Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada semua rakyat Malaysia, sama ada di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, bahkan juga di luar negara. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam dan rakyat seluruhnya. Kita baru saja menyambut Hari Raya Aidiladha dan kita berdoa mudah-mudahan para jamaah haji yang berada di Mekah menunaikan ibadat mereka dalam keadaan sihat, selamat dan mudah-mudahan dalam keadaan yang baik kembali ke tanah air. Dan saya memohon maaf kepada semua, sepatutnya kita mengadakannya pada malam Aidiladha, ya, tapi oleh kerana keadaan kebiasaan dia malam takbir, maka kita selaku umat Islam membuat amalan berbagai dan secara kebetulan ia bersamaan dengan hari dan tarikh yang jatuhnya malam takbir. Dan hari ini alhamdulillah kita diberi kesihatan membolehkan kita bertemu kembali untuk let's talk tentang keadaan di negara kita, malahan di pentas dunia kalau ada isu-isu yang dibangkitkan, masalah yang ada, manusia yang sedang hadapi, dan kita sedar dan tahu keadaan dunia semakin dinamik. Tidak pernah dalam sejarah seorang Perdana Menteri di Jepun ya, dibunuh, assassinated, ditembak di kelahi ramai, dan ini satu juga kejadian yang kita lihat agak janggal. Dan begitu juga di United Kingdom, ya, setelah desakan demi desakan sehingga jumlah ahli-ahli parlimen dah pun exhausted, Boris Johnson tak lagi dapat melantik mana-mana jama menteri, dan Boris Johnson telah mengumumkan untuk meletak jawatan, dan meletak jawatan dia akan menjadi interim Perdana Menteri pula. Saya ingat the longest interim Prime Minister in the world. Sehingga bulan September, sehingga pemilihan berlaku yang ada. Dan keadaan yang berlaku pada hari ini seperti yang saya nyatakan dan sebutkan ialah oleh kerana pimpinan-pimpinan ahli politik yang tidak punya prinsip, yang tidak punya nilai dalam kehidupan mereka untuk mentadbir negara. Yang penting kepada mereka jawatan, yang penting kepada mereka poket duit dalam diri mereka, kekayaan, dan akhirnya kesan kepada bukan hanya negara mereka, bahkan juga di peringkat dunia yang ada Rusia dan Ukraine yang berlaku hari ini, peperangannya sehingga manusia beribu, berjuta manusia yang menjadi mangsa, ya, sama ada dia rakyat Rusia ataupun rakyat di Ukraine, dan menjadi satu perbelahan di antara Western power dan Russian yang ada. Tapi kita sedar ini bukanlah kali pertama yang sedang berlaku di pentas dunia. Sebelum itu, bayangkan bila mana Amerika Syarikat attack Gaddafi, beribu manusia membunuh Gaddafi, Saddam Hussein, bagaimana suara masyarakat Western power yang ada ketika itu berdiam, malahan menyokong melakukan sesuatu kena mungkin pada perubahan ideologi politik yang mendorong mereka, kerana itu merupakan ideologi sistem yang harus menjadi alat amalan dan juga kuasa untuk mengawal harta seperti minyak yang ada di benua itu menjadi pertempuran nyawa manusia yang ada. Jadi kita kena belajar, kita kena faham, ya, untuk mendamaikan dunia, mendamaikan negara kita. Kita perlu melihat bagaimana kerangka, ya, pembentukan Malaysia itu, ya. Jadi malam ini saya dahului dengan bicara saya terhadap keadaan perjanjian 63 yang ada di Malaysia yang telah pun dimeterai pada tahun 1963. Dan semuanya tahu, semuanya faham. Saya ingat ada yang mereka tidak tahu sama ada mereka telah membaca dokumen-dokumen, termasuk bukan hanya Perlembagaan Malaysia, termasuk bukan hanya MS63 Agreement, Perjanjian 63, termasuk Intergovernmental Report yang ada. Sebelum ianya dapat kita membentuk Malaysia. Dan hadirin yang dirahmati sekalian, perkara ini perkara yang penting, ya, kerana ini berhubung kait dengan hak, ya, wilayah-wilayah yang ada.
Saya masih ingat bila kita membawanya ke peringkat parlimen bersejarah buat pertama kali di negara kita, di mana kita nakkan supaya kembalikan apa yang telah dipersetujui dalam Perjanjian 63, kedudukan, hak, ya, bukan hanya statusnya Sabah dan Sarawak ketika itu berbentuk wilayah, ya, bukannya negeri. Ya, kalau kita melihat daripada apa yang telah pun ditandatangani, apa yang disebutkan dalam Perjanjian 63 cukup jelas yang ada. Tapi saya nak nyatakan di sini, perjanjian ini bukanlah satu perjanjian yang hanya off the cuff, duduk di situ, lawatan Perdana Menteri, pimpinan-pimpinan daripada wilayah-wilayah ini. Tapi mereka mengambil masa untuk berunding, ya. Dan perundingan itu yang saya nyatakan, ya. Dimulakan dengan iaitu ICJ, IGC yang ada. Apa IGC itu? Intergovernmental Committee. Report dia. Report intergovernmental. Yang ada ini telah dibentuk. Dan dibentuk, ya, di mana perbincangan secara mendalam tentang perjanjian-perjanjian yang terkandung dalam kepentingan wilayah-wilayah dan rakyat itu, ya. Setelah report itu dilakukan, ya, dan dibentangkan, iaitu diketuai oleh seorang pemimpin, Lord saya ingat daripada United Kingdom, ya, Lansdowne, ya, seorang Lord daripada United Kingdom, dan dia merupakan bekas apa ni, juga yang disebutkan di sini bersekali dengan Lord Lansdowne, the chairman of the committee and the deputy prime minister of Federation of Malaya, Tun Abdul Razak, the deputy chairman of the committee, visited North Borneo and Sarawak in August 1962. Ya, mereka membuat lawatan. Ya, bila membuat lawatan, selepas itu laporan dibentangkan, maka wujudlah Cobble Commission. Ya, iaitu Cobble Commission telah diwujudkan untuk mendengar suara rakyat. Ya, ketika itu di Sabah, di Sarawak, di Singapura, ya, di Sarawak khususnya, di Sabah, tentang bagaimana pendirian mereka, keinginan mereka. Dan Cobble Commission itu diputuskan bahawa ada persepahaman setelah meneliti perkara-perkara yang termaktub dalam perjanjian itu. So, bayangkan, apa lagi kita nak buat kajian, apa lagi kita nak bincang, sedangkan dah our forefathers dalam report of intergovernmental committee yang ada, ya, yang di samping itu, lepas itu termeterailah satu perjanjian 63, iaitu perjanjian antarabangsa, ya. Ini perjanjiannya bukan dibentangkan di Parlimen Malaysia, dia perjanjian ditandatangani dan as an act, ya. Ini yang disebutkan, yang ditandatangani, yang agreement concluded between United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, the Federation of Malaysia, North Borneo, Sarawak and Singapore. Ya, maknanya perkara ini perjanjian lepas itu dibentangkan di parlimen dan ia menjadi satu perjanjian antarabangsa. Ya, apa yang terkandung di dalam MS63 ini, dianya terus dimasukkan sebahagian kandungannya dalam perlembagaan Malaysia yang ada, ya. Jadi saya melihat bahawa perkara ini amat penting sekali bagi kita. Jangan melengah-lengahkan, ya, apa yang telah dipersetujui, sama ada yang terkandung dalam perlembagaan khususnya Malaysia, kerana ini fundamental dari segi perjanjian yang ada. Perjanjian kita pun bawa pindah perlembagaan. Bayangkan apa yang kita pindah dari segi artikel. Artikel apa yang kita pindah? Artikel yang pertama tu, ya. Artikel pertama dalam perengguan 1/2, di mana kedudukan, status itu terkandung di dalam perjanjian 63. Ya, saya akan baca. Ya, the federation shall be known in Malay and in English by the name of Malaysia. Ya. The state of the federation shall be the state of Malaya, which consists namely Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu. A. B.
the Borneo states, namely Sabah and Sarawak, and C, the state of Singapore. Ya, bukan bila kita sebut tentang state ni, dia bukan bererti bahawa dia merupakan state of Malaya, wilayah. That is a federation of Malaya. Perjanjian 1957 terbentuklah ya Tanah Melayu waktu itu pada tahun 1957 sebagai sebuah wilayah yang mengandungi beberapa negeri-negeri yang ada, termasuk Perlis, termasuk negeri-negeri yang lain. Tapi dalam perjanjian itu juga mewakili wilayah Borneo ialah wilayah Sabah dan Sarawak dan juga Singapura. Kenapa kita sebutkan wilayah? Kerana wilayah dia ada sempadan dia. Definisi of state. Kalau kita lihat dari segi perjanjian antarabangsa berbeza. Ya, kadang-kadang kita anggap bahawa ini negeri, ya. Contohlah wilayah Persekutuan Labuan. Dia bukannya itu sebuah wilayah kerana dia ada territorial right dia, ya. This is wilayah which is under federations. Wilayah Putrajaya contohnya di situ. Ya, dan ini yang kita kena faham, ya. Tidak bererti bahawa kita boleh samakan pada tahun 1963 perjanjian itu bahawa Sabah sebagai sebuah negeri, Sarawak itu sebagai sebuah negeri, Singapura itu sebagai sebuah negeri. Itu yang di peringkat awal. Kertas pertama, Intergovernmental Committee was set up. When you talk about intergovernment committee yang ada, representations of all the government was there. So who was representing the government of Sabah? Who was representing the government of Sarawak? Who was representing the government of Singapore? Jadi maknanya memang tidak ada kerajaan ketika itu di bawah naungan pihak British. Kita kena faham ya tentang sejarah dia. Tapi yang penting kepada kita hari ini, apa yang terkandung dalam perjanjian 63 ialah dah pun dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia. Dan ini cukup penting kepada kita, ya. Sehingga pada baru-baru ini iaitu di mana kita ubah suai balik, ya, kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai sebuah wilayah, bukannya seperti apa yang terkandung dalam perlembagaan, iaitu Sabah termasuk sebahagian daripada dikatakan wilayah waktu itu Tanah Semenanjung, ya. Definition as if similar. Tapi kalau kita lihat dari segi perjanjian 63 lain, ya. Kena dia ada the state of federation shall be, ya. Consists of wilayah-wilayah iaitu wilayah Borneo, Sabah, Sarawak dan Singapura yang ada itu. Jadi kita kena faham ya sejarah dan kandungan. Terkadang itu masyarakat kita melihat mereka ini tidak mengetahui, tidak membaca, and they are guided by some of the politicians, even some academicians, saying that no, it's a different kind of things. Read it well. Read what is in the MS633. Read it well what is in the Intergovernmental Report, and read well apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Malaysia yang ada. Dalam Perlembagaan Malaysia pun disebutkan tentang beberapa perkara, ya, yang telah pun kita pindah, iaitu dari segi undang-undang 161E, you know, dari segi itu. Malahan dari segi kalau kita lihat jadual 4 special grant contohnya kepada State of Sabah and Sarawak. Ya, di situ dalam jadual ini Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia, ya, yang perlu ditunaikan. Kerana ini bukanlah permainan, bukan itu yang kita katakan bahawa hak perlu ditunai untuk kita touch the heart of all Malaysians, to unite Malaysians, supaya rasanya apa yang terkandung dalam perjanjian, saya bagi contoh lah, ya, apa yang terkandung dalam artikel apa ini jadual 4 Perlembagaan Malaysia, di mana disebutkan, ya, special grant to State of Sabah and Sarawak, artikel jadual 2. In the case of Sabah, a grant of amount equal in each year to 2/5, maknanya 40%, 2/5 of the amount by which the net revenue derived by the federations from Sabah exceed the net revenue which would have been so derived in the year of 1963. Ya, jadi maknanya setiap hasil yang diperolehi daripada bumi Sabah dan Sarawak itu 40% perlu dikembalikan kepada Sabah dan Sarawak. Itu dalam perlembagaan. Itu dalam jadual.
dia pun sebut detail part of it, ya. Jadi dia nyatakan kalau nakkan disebutkan di situ bahawa cara kaedah dia, pembayaran dia, ya, it must be, ya, paid through the consolidated fund, iaitu satu tabung di mana semua revenue, taxes, cukai yang ada dikumpul dalam consolidated fund. Dan ini yang ada provision di situ dalam undang-undang. Maknanya sudah ada the detail part of it. Bukan hanya perjanjian 40%, tapi di samping itu macam mana cara kaedah. Ini termaktub semua cara-cara dalam perlembagaan, cara dia membayar, cara nak menyelesaikan masalah ini. Yang malangnya kepada kita, berbagai cara kita lakukan, mesyuarat jawatan kuasa demi jawatan kuasa, ya. Malahan ada yang sampai ke London buat kajian, walhal perjanjian dah ada dah. Intergovernmental report is already there. MS63 agreement is there. It is an international agreement. It is not a Malaysian agreement. Perjanjian ini ditandatangani dan akta ini dibentangkan, ya, dimaklumkan kepada Parlimen United Kingdom, ditandatangani dan persetujui, iaitu dengan Queen Elizabeth yang ada, dan it's already enacted dalam bangsa-bangsa bersatu, ya. It's an act, ya, yang kita katakan bahawa contohnya Formation of Malaysian Federation Constitution yang ada ni dah pun termasuk dalam bangsa-bangsa bersatu. Dan yang penting kepada kita ialah tunaikanlah. Janganlah banyak sangat alasan-alasan yang dinyatakan tentang apa ini, Malaysia, kerajaan akan bankrupt kalau kita nak bayar apa yang termaktub di dalam artikel jadual 4, seperti yang saya sebutkan itu, semua taxes yang ada masuk consolidated. Ada cara kaedah dia yang kita katakan, ya. Tidak semestinya itu yang kita mula bila saya runding contohnya pada Pakatan Harapan Tun Mahathir pengurusikan, iaitu daripada tahun 1974 pembayaran yang diberikan hanyalah 25 juta, selepas itu naik kepada 56 juta. Ya, kenaikan daripada 20 juta saja. Saya nyatakan kepada Tun dan juga Menteri Kewangan ketika itu, Guan Eng, ya, the formula that has been applied is not concurrent with what has been spelled out in the Constitution. Cara kaedah pengiraan, ya, bantuan yang kita berikan tidaklah selaras seperti apa yang kita telah lahirkan. Termasuk dari segi pemberian, contohnya kerajaan persekutuan berhak, ya, berwajib untuk menyediakan berbagai kemudahan dari segi bantuan kepada pembinaan jalan raya, pembinaan sekolah-sekolah yang ada. Itu lain daripada 40%. Ya, kita kena faham apa yang dalam kandungan perlembagaan ini. Ya, itu yang saya sebutkan. Ya, jangan lengah-lengahkan keadaan seumpama ini sehingga dibawa ke mahkamah pun. Saya yakin perkara ini dah pun dibawa dan saya menyokong perkara ini kalau sekiranya untuk menjelaskan kena. Apa yang penting ialah terkandung di dalam perlembagaan, ya. Kalau kita merujuk ke perlembagaan wilayah Sabah dan Sarawak, they have every right what has been spelled out in the Constitution, ya. Takkan pula barang ini kita nak lengah-lengahkan, ya. Dahulu pun kita ada niat nak bawa pergi mahkamah, tapi waktu itu kita jadi kerajaan, ya, untuk katakan bahawa, we must be some kind of arrangement within the government, a compromise where we need to fulfill what has been promised by our forefathers. Yeah, they have sat down and discussed thoroughly by years, and they took all the trouble even to fly over to London, and they were there to witness the agreement, yeah, in front of Queen kerajaan United Kingdom yang ada. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap sungguh, ya, perkara ini janganlah dilengah-lengahkan oleh khususnya pihak kerajaan persekutuan. Bukan bererti bahawa kita katakan bayar segala-galanya, ya, berapa bilion yang sepatut dibayar kepada kerajaan sama ada Sabah ataupun Sarawak. Kita bukanlah kejam sangat, ya. You can stagger the payment. Kalau contohnya dia merangkumi 50 bilion ke 30 bilion ke, lebih daripada itu, stagger the payment. Mungkin 2 bilion, mungkin 5 bilion setahun, ya. Cara kaedah kita nak membayarnya daripada consolidated fund, cara kaedah yang lain. Banyak cara. Ada hutang kerajaan-kerajaan negeri dan Sabah, write off sebahagian daripada yang tuntutan kita. Write off hutang-hutang kerajaan negeri yang ada Sabah dan Sarawak. Kerana kita
different status yang ada. Di samping itu, kalau kerajaan persekutuan tidak mampu nak bayar, ada yang YB katakan nak bankrupt, use your innovation lah, cara kaedah kita mengurus takbir, macam mana keuangan, ya. Tidak semestinya kita bayar terus sekaligus. Tidak semestinya ada cara dia write off utang, ya. Kalau kita lihat berbagai cara digunakan oleh kerajaan persekutuan. Nak salvage emas, nak selamatkan Sapura, gunakan duit Petronas, ya. Kalau sekiranya kita nak buat pembayaran, tidak semestinya in cash, can be in kind. Contohnya, ada saham-saham kerajaan persekutuan dalam Semdabi, di Sabah, di Sarawak. Ada saham-saham kerajaan persekutuan di Felda. Itu boleh diserahkan kepada kerajaan negeri Sabah sebagai mereka pemilik. Ada juga jalan-jalan raya Federal Road yang ada, can be handed over to all the state to ensure that we can compensate. Kita nakkan supaya mengimbangi apa yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak. Dan kita kena ada kreativiti untuk membolehkan supaya keadaan yang berlaku, ya, di negara kita ini seperti yang saya nyatakan, we are building a nation, ya, touch the heart of all Malaysian. Ya. Jangan hanya touch the heart of the people in Semenanjung dengan lebuh raya yang begitu baik, kemudahan bekalan elektrik yang baik, kemudahan sekolah-sekolah yang baik, ya. Dan saya juga berharap kepada rakan-rakan saya, khususnya ahli-ahli parlimen dan pimpinan-pimpinan di peringkat negeri Sabah, ya. Jangan seperti lalang saja. Ya, bila kita jadi pembangkang, suaranya lain, tuntutan lain. Bila kita jadi kerajaan, nanti dulu. Ya, masa kita jadi pembangkang, jadi kerajaan konsisten. We have been there. Ya. Kita katakan bahawa this must be given, this must be granted to the people in this country. Ya, supaya kita nakkan menyentuh nurani rakyat. Ya, sayangkan negara yang ada ini. Dan bayangkan perjanjian ini, satu perjanjian antarabangsa yang ada. Ya. Itu yang kita katakan, kalau perjanjian ini kita katakan, oh ada pembaharuan dicadangkan oleh timbalan Presiden UMNO yang ada. Buat apa kita nak buat perjanjian yang baru? Sedang yang perjanjian 63 tak dapat ditunaikan. Mereka berucap di merata tempat, kalau kita perintah, kalau kita menang di Kimanis, kami akan laksanakan 101% perjanjian 63. Ya. Janji saja politik yang ada. Dia ada kuasa dalam tangan, tak ditunai. Kita tak laksanakan. Ya. Lepas itu, ada pula ahli-ahli parlimen kita daripada Sabah. Tak menyokong. Malahan, oh no, should not be. Yang kita nanti jatuh bankrupt itu. Ya, tapi bila sampai pilihan raya, kita lah. Ya, Sabah akan perlu maju jaya. Ya, kalau kita tak undi parti ini, parti itu, maka tidak akan ada pembangunan. 60 tahun perjanjian tak ditunaikan. Apa jaminan perjanjian baru itu kita akan tunaikan? Ya. Dan kebiasaan dia perjanjian ini kalau dah dipersetujui oleh semua pihak. You must remember this is an international agreement. It is not that the agreement was stable and signed in Malaysia, you know. Yeah, it was witnessed by those guys in United Kingdom and it has become a UN charter. And it's sell out in the UN as well. Jadi ini bukanlah satu perkara yang kecil yang kita katakan bahawa hari ini kita batalkan ataupun hari ini kita buat pembaharuan dia. Ya? Kalau pembaharuan harus dilakukan, kebiasaan dia must be suara-suara yang diutarakan daripada rakyat Sabah dan Sarawak, bagaimana pandangan mereka. Jangan hanya pandangan daripada timbalan presiden ke ataupun ahli-ahli politik saja semata-mata. Ya? Suara rakyat kena ada. Sebelum pun kita bentuk Malaysia, there was a referendum, you know. Yeah, Kabul Commission was set up. People were asked. Saya masih ingat masa kecil tahun 1962. Berapa tahun umur saya, lebih kurang 6 tahun, 5 tahun ikut dengan ibu saya. Ya, bagaimana Kabul Commission datang ke Pekan Sempurna, tanya setuju tak setuju. Ya, nasib gambar dia saya tak tahu di mana lah. Kalau patut simpan, saya boleh tunjukkan. Ya, orang tua kita teriak, ya setuju. Ya, bentuk Malaysia. Ya. Ini bila pembentukan Malaysia is not just a process of assimilation. Kita bukan masuk, kita bentuk. Ya, Sabah and Sarawak was governed, ya, by its own. Kita ada North Borneo, ya, government yang ada di bawah naungan British ketika itu. Kita ada kerajaan. Bukan kita tidak ada kerajaan di Sabah.
waktu itu. Pasal itu dikatakan intergovernmental committee was set up. Intergovernmental report was there. Yeah. At that time, federal government, yeah, was not representing us. Ya, wilayah Tanah Semenanjung Melaya ketika itu mewakili wilayah Melaya. Dan Sabah diwakili oleh Sabah, Sarawak diwakili oleh Sarawak, ya, iaitu Tun Temanggung juga, J.S. Sundang, Tun Mustafa, Donald Stephen, semua ini merupakan Tun Openg yang juga di antara mereka yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Ya, jadi bukanlah dikatakan bahawa perjanjian yang menandatanganinya hanya antara Federation Malaysia ataupun Tanah Semenanjung Malaysia, Tunku Abdul Rahman dengan kerajaan British. Tidak. Don't get it wrong. Yeah. And this is where I think it's crucial for us to understand basic fundamental apa sebenarnya perjanjian 63 tu, ya. Jadi saya berharap sungguh kepada semua pihak, termasuk kerajaan persekutuan yang ada dan pemimpin, Perdana Menteri, dan termasuk kerajaan negeri Sabah, fulfill demand, ya. Kita tuntut, kita minta supaya laksanakan saja. Masalah apa sangat dengan melaksanakannya, ya? Kerana itu continental right yang ada masih tidak dapat dipersetujui oleh kedua-dua pihak, ya. Bayangkan dalam perjanjian dalam MS63 ini, Sabah mempunyai bidang kuasa tentang wilayah-wilayah dia, ya, Mansur, ya, sehingga Petronas mengambil segala apa yang ada, sepatutnya tidak berlaku, ya, intercontinental. Itu yang masa kita jadi kerajaan bersekali dengan Pakatan Harapan, 4 perkara yang belum dipersetujui ialah royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, ya, Akta Laut Wilayah 2012, ya, hak negeri ke atas pelantah benua yang ada. Ini di antara 4 perkara yang masih lagi, ya, tertunggak, yang tidak mendapat persetujuan. 17 perkara yang kita duduk bincang dipersetujui, tapi ada lagi yang daripada 17 pun belum dilaksanakan. Jadi apa suara-suara yang dikatakan, oh, we must have a new agreement. Saya kesal. Bukan hanya oleh kerana mereka mungkin tidak mendalami ataupun tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terdahulu. Ya, pimpinan-pimpinan kita dalam intergovernmental report yang ada cukup jelas, dalam perjanjian 63 cukup jelas apa yang dibincangkan, termasuk contohnya bila mana Singapura keluar daripada Malaysia, itu there was an agreement by both parties yang ada, ya. Persetujuan Singapura nakkan, Malaysia nakkan, tapi waktu itu pun kita kena faham, ya, dalam pembentukan Malaysia dalam 63 kursi-kursi yang ada 1/3 mesti ada hak-hak dari Sabah dan Sarawak. Wilayah ini mempunyai jumlah kursi parlimen yang ada, untuk mencukupi. Tanah Melayu Semenanjung waktu itu ada jumlah dia. Tapi hari ini 15 kursi parlimen dari Singapura itu bukan diagihkan kepada Sabah dan Sarawak, ya. Semenanjung ambil, ya. Sepatut dalam perjanjian it must be shared, ya, 15 parliamentary area yang ada, ya. Jadi ini yang kita perlu lihat, apa yang sepatutnya kita janjikan daripada awalnya itu ditunaikan kerana kita sayang negara kita. Bukan bererti bila kita menuntut, bila kita mendesak, ya, bahawa ini sebahagian daripada perkara yang nakkan merdeka, ya. Tapi kita kena faham, ya, pembentukan Malaysia ini cukup penting kepada kita untuk menunaikan hak-hak ini. Jadi saya berharap sungguh, ya, perkara ini penting kepada kita tentang perjanjian 63. Dan saudara Chin tanya saya dari Sabah, Datuk Seri, bolehkah MS63 dimasukkan sebagai subjek sejarah supaya murid-murid seluruh Malaysia faham sejarah Malaysia? Sebenarnya ini satu cadangan yang baik, ya. Kadang-kadang sejarah kita tidak tahu sejarah apa yang harus kita inculcate in those curriculum yang ada supaya membolehkan anak-anak generasi muda memahami tentang sejarah-sejarah ini, supaya jangan ada pertelengkahan, jangan ada tidak ada persafahaman dia. Dengan kita memahami sejarah dan kita faham keadaan-keadaan yang berlaku di dalam negara kita, supaya kita dapat, itu yang disebutkan, we are building a nation here. Yeah? Once you build a nation, touch the heart of all.
and whatever agreement that had been signed, ya, kalau agreement itu kita tidak tunai, dia terbatal. Bayangkan lowongan-lowongan yang ada berlaku, Malaysia could not have been realized without this 63 agreement yang ada. Tanpa adanya perjanjian ini, Malaysia tidak terbentuk. Ya, itu Federation of Malaysia 1957 sejak. Ya, Tanah Semenanjung, ya, sebagai wilayah yang ada. Waktu itu kita masih di bawah naungan British, ya, pada tahun 60, 61 sehingga 63 berlaku, maka kita membentuk Malaysia. Kita bukan assimilate, kadang-kadang ada saya baca artikel seorang profesor yang menyatakan bahwa this process of assimilation. This is not a process of assimilation. It's a process of a signing agreement between equal partners. We were equal partners. Ya. Di Tanah Semenanjung, Sabah, North Borneo ketika itu, Sarawak, Singapura. Ya, we signed an agreement as an equal partners. Ya, we were not the state. Ya. Jangan silap, kadang-kadang definisi state ini dalam kerangka dalam negara kita mungkin definisinya berlainan, but when you mention about the state, that's why I said wilayah, contohnya bila disebut dalam perjanjian State of Federation, the state of Malaya, mananya wilayah. The state of Borneo, wilayah Sabah, wilayah Sarawak. The state of Singapore is wilayah Singapura. Pasal apa dia wilayah? Definisi wilayah ni, definisi dia termaktub kepada 3 perkara. Satu, dia ada penduduk tetap dia, asal dia, native dia. Di Sabah, di Sarawak ada. Kita ada penduduk asal, ya. Lepas itu begitu juga di Sarawak, ya. Dia ada boundary dia. Kita ada boundary, ya. Kita ada kawasan-kawasan yang di bawah jagaan taklukan kita ketika itu, di bawah naungan British yang ada, yang dinamakan di bawah pentadbiran North Borneo government chartered yang ada. Waktu itu mereka mentadbir macam mana harus pentadbiran ini, ya, dilakukan oleh North Borneo government. Ya, governor dia ada, ya. Ketika itu termasuk di Sarawak pun ada persendirian. Jadi kita kena faham ini yang diantara definisi. Jangan pula kita lihat, oh, state is a negeri. No. It's just like kita katakan, oh, wilayah apa itu? Wilayah Labuan, wilayah Persekutuan Labuan. Wilayah Kejora, wilayah Ketengah, that sort of things. No, you don't misunderstood that sort of definition yang ada. Kadang-kadang kita kena lihat dalam perjanjian antarabangsa ini lain. Ya, perjanjian dengan kita katakan ini bukan perjanjian di bawah Parlimen Malaysia, bukan. Ini di bawah perjanjian Kerajaan United Kingdom bersama dengan Federation of Malaya, State of Sabah, Sarawak, wilayah Singapura, wilayah Sabah dan Sarawak, ya, kena dipahami segala-galanya itu. Jadi saya berharap sungguh kepada hadirin sekalian memahami tentang keadaan pembentukan ini cukup penting kepada kita menunaikan. Jangan lengah-lengahkan, ya, perkara ini, kena dia semakin saban tahun akan berlaku perkara-perkara yang tidak sihat, ya, dalam kita membentuk sebuah negara. Azmi Ki Ming, apa pendirian warisan terhadap cadangan UMNO mengenai perjanjian baru? Adakah perlu Suhakam mengeluarkan laporan atau ulasan berkenaan segala hak yang dituntut oleh Sabah dari Sabah? Sebenarnya apa yang dicadangkan ni sepatutnya tidak timbul. Apa yang harus kita lakukan? Jangan buang masa. Ya, perkara ini tidak penting untuk kita nakkan supaya buat perjanjian baru. Perjanjian ini dalam perlembagaan, tunaikan apa yang termaktub di dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan ini terkandung perjanjian 63. Sebahagiannya itu. Tunaikan janji-janji ini. Buat apa nak janji baru lagi? Ya, bentuk jawatan kuasa, buat technical committee, lepas pilihan raya another committee, kita berbagai. Kita rakyat Malaysia di Sabah Sarawak ni dah bosan dengan suara-suara kalau kita akan bentuk, kalau kita menang kita akan ubah, kalau kita menang kita akan laksanakan. Ya, timbullah berbagai isu-isu. Nak janji saja, bila dia jadi berkuasa janji tak tunai. I think enough is enough. Ya, kita bukannya bodoh sangat, ya, termakan dengan perkataan-perkataan,
Ya, Sabah kalau tak bersama dengan kerajaan dan parti ini, maka Sabah akan mundur. Sabah akan tidak membangun. Dan 63 tahun, 64 tahun dah. Ya, kemana kita nak bawa? We are just going to the same, using the same road. Ya, the same vehicle yang ada. Well, we have to change, reform the system yang ada. Ya, kerana untuk membolehkan supaya kita daulatkan negara ini dengan secara baik. Keharmonian dia perlu kita tingkatkan dengan kita menunaikan apa yang janji-janji. Dalam Islam pun kita faham kalau kita tidak tunaikan hak tuntutan itu berdosa itu. Ya, bayangkan ya. Ini hak setiap umat yang ada di negara ini yang mempunyai hak. Kalau kita nafikan haknya, ya, dan kita ambil hak itu untuk kepentingan kita semata-mata, itu sebenarnya daripada dosa-dosa yang terpaksa kita tanggung. Ya. Jadi saya berharap sungguh kepada hadirin sekalian, ya, yang kita katakan bahawa ada di antara ahli-ahli yang berhormat kita, ya, bila jadi dalam keadaan tertekan sekejap, ya, menyokong sekejap tak menyokong. Bayangkan bila kita bawa akta pertama Perjanjian 63, kembalikan apa yang telah termaktub dalam Perjanjian 63. Ada ahli-ahli parlimen Sabah yang tak mengundi pun, ya, tentang kepentingan orang Sabah, ya. Tapi bila sampai pilihan raya, kitalah pejuang, kitalah pembela. Macam-macam berlaku dalam gelanggang politik yang ada, ya. Dan hadirin yang dihormati sekalian, saya melihat perkara ini cukup penting, ya, untuk kita tunaikan janji itu. Seperkara lagi yang saya nakkan sebut di sini ialah berhubung kait dengan baru-baru ini bila mana Presiden PBS Datuk Seri Maximus Mungkili bangkitkan tentang RCI, ya, iaitu Royal Commissions of Inquiry, tentang kad pengenalan, dan satu jawatan kuasa daripada sebuah parti dibentuk, ya, untuk melaksanakan perkara ini, ya. Sepatutnya RCI ini dibentangkan di parlimen, ya, tapi malangnya tak dibentangkan, ya. Dan berbagai suara-suara kedengaran, saya masih ingat, ya, yang berhormat Yong Teck Lee, yang berhormat Jeffrey Kitingan, masa pilihan raya Kimanis, Black Sunday, demonstrasi pakai baju menyatakan bahawa warisanlah yang mengeluarkan kad pengenalan yang ada. Parti warisanlah isu sana isu sini. Walhal the Royal Commission is very clear, the report there yang melakukan, ya, dan ini disuarakan oleh rakan mereka dalam kumpulan GRS. PBS bangkitkan perkara ini, saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Datuk Max, tapi persoalan dia bangkitkan satu bab, tapi apa tindakan susulan itu penting kepada kita. Jangan hanya pilihan raya pakailah baju Black Sunday, ya, demonstrasi sana sini, Yong Teck Lee, Jeffrey Kitingan. Bila bab ini ditimbulkan oleh Maximus, diam-diam, oh, kita nakkan supaya kita buat kad pengenalan baru. My God, janji pula macam-macam. You know, this is something that's really rakyat kita kena sedar dan tahu. Jangan hanya mudah diperbodohkan, digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Jerry Wong juga tanya, Datuk Seri, kenapa tak sokong MOU antara PH dan kerajaan, sebab MOU tersebut pun kata nak laksanakan MX3. Janji saja. Dalam Pakatan Harapan pun saya di situ berdebat dengan Guan Eng, dengan Azmin Ali di situ tentang 40%, tentang special grant, tentang continental shelf yang ada dilaksanakan. Yang seperti yang saya sebutkan, daripada 20 perkara yang kita 21 perkara yang kita bincang, ya, masih lagi tertangguh 4, ya, benua, ya. Yang lain-lain masih, walaupun 17 perkara yang kita telah persetujui, tapi ada yang tak dilaksanakan, ya. Yang dilaksanakan contohnya bila saya suara tentang kuasa-kuasa Kerajaan Negeri Sabah penangkapan ikan laut dalam yang ada, saya suarakan. Itu telah pun dipersetujui oleh Kabinet Persekutuan. Dah pun hari ini dilaksanakan, ya, di mana seharusnya kuasa ini bagilah kepada kerajaan negeri untuk nakkan supaya melaksanakan pengeluaran lesen-lesen kapal laut dalam
Kerana pihak kerajaan persekutuan tidak boleh memantau siapa, dan kerajaan negeri tidak kenal syarikat mana yang dah bagi, kapal siapa yang punya, tangkap ikan laut dalam yang ada. Terkadang itu ada laut dalam kapal yang datang dari Vietnam, daripada China, dan kita tidak tahu. Kerana ketika itu yang mengeluarkan lesen ialah kerajaan persekutuan. Dan saya desak, saya minta itu dilaksanakan. Tapi Saban government after government, promise is always been there. Ya, perjanjian untuk 20% royalti minyak, Pakatan Harapan tak tunai. Ya, itu yang saya kesal bila memorandum tentang apa yang disual oleh si apa tadi, tentang kenapa saya tidak sign apa nama memorandum oleh Jerry Wong. Ya, no, this is a basic dalam dunia yang ada, basic principle in life is that. Itu yang berlaku apa yang sekarang ini di United Kingdom. Ya, government yang ada konservatif, tapi you have seen how the Prime Minister Boris Johnson lakukan. Sampai keadaan United Kingdom pun porak-poranda. Keadaan di negara kita yang porak-poranda ini akibat daripada memorandum itu juga. Ya, kena mandat yang bukan mereka punya mandat. Bayangkan mandat yang ada ialah Kerajaan Pakatan Harapan warisan APCO yang ada. Tapi malangnya perebut jawatan Perdana Menteri, akibatnya kita jatuh walaupun jumlah kursi yang ada 100 lebih. Ya. Dan itu yang sehingga saya pun di peringkat Kerajaan Negeri Sabah, bayangkan berhadapan dengan pilihan raya di peringkat Negeri Sabah. Waktu itu kita lawan Barisan Nasional, kita lawan Perikatan Nasional, kita lawan UMNO. Tapi rakan kongsi saya Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, tanda tangan dengan UMNO. Diakui pula, disetujui yang dibangkitkan oleh Tajuddin. Bayangkan keadaan ini di belakang kita lain cara dia. Pakatan dilakukan, tanda tangan, I have formidable number yang ada. Tapi fahamkah macam mana perasaan kita di Sabah sedang kita nak bertumbung dengan BN, PN untuk pilihan raya di peringkat negeri Sabah. Lepas itu, you tanda tangan, I have formidable number. I'm quite sure I think all those party, termasuk DAP, termasuk Amanah, termasuk PKR, how can he get formidable number? Yeah, and without them on board, just because of UMNO? No, I don't think so. But how can you do that? And your colleague, your alliance is there, Warisan, fighting against those guys that you are signing agreement with, memorandum. I mean, this is not. This is something that's is a basic kind of things in life. Prinsipalnya tidak kena, maka dengan itu saya tolak. Ya, bukan kita serahkan balik kepada rakyat yang ada. Ya, bila rakyat dah menentukan, jangan nanti rakyat apa yang berlaku di Sri Lanka. Ya, saya bimbang pemerintahan yang ada pada hari ini. Ya, bukan hanya pergelutan dalam Barisan Nasional. Baru sejak kita dengar, Mahyudin tuntut seorang timbalan Perdana Menteri. Bukan setakat timbalan Perdana Menteri, menuntut juga, menteri mesti ada. Zuraida keluar, itu kursi kami. Jadi persoalan yang ada ni tentang kursi jawatan saja. Masalah rakyat di negara ini cukup besar. Ya, makanan mereka, bekalan makanan, harga barang meningkat saban tahun. Saya nak nyatakan keadaan yang berlaku di Malaysia jauh teruk berbanding dengan sebelum pilihan raya ke-14. Dulu kita ada isu berapa saja. GST lah, 1MDB, ini isu masyarakat yang tidak cukup makanan, yang tidak mampu beli makanan, yang makanannya tidak ada, bekalan dia tidak, ataupun bekalan kalaupun ada, harganya cukup tinggi. Ya. Bagaimana mengatasi? Bila saya ke Kimanis minggu yang lalu, seorang ibu nyatakan, Datuk Seri, dulu tepung harga dia RM100, 80 sen saja. Hari ini RM3.85, 3 kali ganda. Itu tepung. Ya, jangan cerita barang-barang yang lain. Ya, keupayaan, kemampuan rakyat cukup terbatas. Ya, dan keadaan negara kita diurus takbir bagaimana? Menyadari hakikat kita, keuangan, dunia keuangan kita tidak begitu stabil, kita belajar boros. Ya, dan kita gunakan duit sampai 80 bilion. Ke mana berbelanja 80 bilion subsidi ini? Ya, adakah itu cara kaedah yang sebaik? Saya tahu kalau bersasar boleh. Bukan kita katakan subsidi tidak boleh diberikan, kita boleh berikan. But it must be a wise move, a very comprehensive approach on how to give subsidy to the people. Ya, but we cannot create a culture among our people to become very dependent all the way through. Ya, kita nakkan sebahagian, bayangkan kalau keuangan itu digunakan untuk pembiayaan
projek-projek yang mempunyai jobs opportunity, create a lot of jobs opportunity, purchasing power kita boleh lahirkan kepada masyarakat kita dalam jangka masa yang mungkin bukan panjang. Ya. Dan ini saya melihat contohnya dalam sektor pertanian, iaitu makanan. Kalau berbilion duit yang kita gunakan, saya dah cadangkan dalam Pakatan Harapan, manfaatkan wilayah Sabah Sarawak. Kita mempunyai tanah yang luas, ya, bukan setakat tanah yang luas, kita mempunyai tanah yang subur untuk kita gunakan, manfaatkan, ya. Tapi kena diurus dengan baik. Janganlah pula ambil tanah negeri Sabah, lepas itu kerajaan persekutuan ambil pula keseluruhannya, ya. I think it's gone of the days. We must work smart together, ya. Itu yang kita nakkan, lahirkan produk-produk food security yang ada, banyak cara kaedah yang boleh kita lakukan. Glenn Gerald, ya, bertanya, apakah cara tuntutan yang terbaik selain membawa ke mahkamah tentang MS63 ini? Sebenarnya apa yang penting kepada kita ialah the best thing is that you have to just change the government. Ya, bawa ke parlimen pun kita dah bawa. Dah masuk dalam perlembagaan pun, ya. Jadi pilihan raya tak lama lagi, ya. Kita nakkan supaya ada yang kata kita buat perjanjian baru, kita nak buat ni supplementary agreement apa, you know. Saya yakin rakyat Malaysia di Sabah Sarawak bukan nakkan ada perjanjian baru, ya. Tak perlu ada referendum. Let the elections be a form of referendum. You nakkan supaya pelaksanaan 63 ditunaikan, vote for us, ya. Mereka dah nyatakan bahawa kita buat perjanjian. You want to have perjanjian baru, vote for them, ya. So itu yang saya melihat perkara ini cukup penting kepada pematuhan dan memenuhi syarat-syarat yang dalam perlembagaan yang telah pun digariskan. Ada yang menyatakan bahawa warisan, apa pandangan Rashid Hamid, apa pandangan Datuk Seri mengenai rampasan anak-anak syarikat Petronas oleh warisan Sultan Sulu? Saya tak boleh nak jawab hari ini kerana perkara ini sebenarnya di bawah pengetahuan kita. Lagipun the detail part of it kita tidak tahu, ya. Saya akan ini baru timbul hari ini, ya. Saya pun terkejut bila mendengar Luxembourg memutuskan tentang hak-hak yang berlaku. Itu yang saya nyatakan dalam Dewan Undangan Negeri, sidang yang telah lalu, berhubung kait dengan tuntutan-tuntutan ini. Tuntutan Indonesia contohnya terhadap Kepulauan Filipina, Kepulauan Sipadan Ligitan. Ya, waktu itu saya bersekali dengan Ayahanda Tun Sekaran masa dia menjadi Menteri Tanah Koperasi, di mana tuntutan itu dibawa ke masyarakat antarabangsa, ya. Lepas itu Mahkamah Antarabangsa memutuskannya bahawa hak Sipadan Ligitan adalah sebahagian daripada Malaysia, dan itu is an international court. Yang sepatutnya itu menjadi asas kepada kita nak fight. Apa yang berlaku di Luxembourg ini, it's already clear cut deh, ya. Tapi it's not as simple as that. Pasal Filipina ini menuntut oleh kerana mereka menyatakan bahawa pembayaran 5,000 yang sebelum ini diberi kepada mereka terhadap tanah-tanah yang ada telah dihapuskan pada 2013. Tapi apa yang penting, ya, kena peguam negara dan juga kerajaan Malaysia perlu meneliti, jangan ambil ringan perkara ini, ya. Dan kalau ianya berlaku, dia rentetan dari perkara yang seperti yang saya nyatakan, ya, bahawa perjanjian 63 itu is an international agreement, and this binding agreement was signed and enacted in British Parliament, and it's also enacted in United Nations. Dan ini satu dokumen yang cukup penting untuk kita nak bawa ke mahkamah apa urusan dia. It shows that ini termasuk dalam perlembagaan Malaysia. Asas tak boleh kita menyatakan kepada masyarakat antarabangsa bahawa kita adalah sebahagian daripada negara Malaysia, ya. Ini yang perlu kita suara perkara ini menerusi landasan-landasan tertentu, ya. Bukan kita nak layan mereka, tapi perkara ini must be put a stop, ya. Saya juga Zarikal Gantar,
uh, apa persoalan apa yang dia minyak masak ini siapa ni uh, tiada di pasaran, ada yang persoalan minyak masak pula dia timbulkan. Ya, dan waktu kita jadi kerajaan saya dah nyatakan dahulu pun ya, kita telah initiate iaitu pembuatan ya, bekalan minyak masak di Tawau itu kilang, 3 kilang yang kita cadangkan. Yang saya bimbang, kita sebagai pengeluar minyak kelapa sawit di dunia yang kedua terbesar bersekali dengan Indonesia. Soalan minyak masak pun boleh berbangkit, ingatkan ayam saja. Kita tidak dengar minyak masak berbangkit di Filipina. Kita tidak dengar minyak masak berbangkit di Singapura. Kita tidak dengar masalah minyak masak berbangkit di Hong Kong, di Vietnam, di Thailand. Berapa juta ekar yang ada minyak kelapa sawit yang ada. Ya. Di negara-negara mereka yang mampu kita nak keluarkan sebahagiannya menjadi minyak masak. Ya. Kita mempunyai GLC yang ada. Bayangkan sistem pentadbiran ini. Sama ada mereka mampu tidak mampu, tapi saya yakin bahawa tidak ada kemampuan untuk mengurus tadbir keuangan yang ada dan pengurusan negara ini secara berhemat dalam keadaan krisis. When you are in crisis, you have to utilize, maximize whatever resources that you have. Bayangkan kerajaan mempunyai GLC. Ya, apa GLC? Saham-saham kerajaan dalam Semdabi, dalam Felda, Risda, Felkra, berjuta ekar tanah yang ditanam dengan kelapa sawit. Kalaulah Petronas keuangannya boleh kita gunakan untuk menyelamatkan emas. Kalaulah Petronas dicadangkan untuk digunakan menyelamatkan Sapura berbilion, kita boleh belanja berbilion ringgit untuk menyelamatkan syarikat-syarikat ini. Takkanlah berjuta tan minyak kelapa sawit, we can segregate that. Kita boleh asingkan ya. Seperti yang apa kita lakukan di Sabah, bentah wawasan milik kerajaan negeri dan sebahagian daripada minyak itu, kelapa sawit, CPO, kita ekspor, kita jual, sebahagiannya kita gunakan untuk membuat minyak masak yang ada. Supaya kita complement, ya. Once you load the supply of cooking oil in the market, and prices will definitely adjust by itself. Iaitu market forces will prevail. Dan itu yang kita katakan minyak masak yang dikeluarkan di Tawau cukup murah, ya, untuk berbanding dengan produk-produk yang lain diimport daripada luar, sebenarnya Shah Alam ataupun tempat-tempat lain. Ya, we are providing choice, we are providing that sort of competitions where it can reduce the price of things and readily available. Barang-barang ini bukan tak boleh, dalamilah, ya. Lihat bagaimana cara kaedah untuk kita gunakan, manfaatkan. Saya masih ingat masa saya berhadapan dengan seperti yang saya katakan, krisis gula yang ada dahulu. Ya. Sampai bawa ke kabinet, at that time questions a lot tentang persoalan ini Kementerian Antarabangsa. Saya beritahu saya domestic trade tapi masalah gula tak cukup, masalah gula harga dia tak ada. And partly when I went to the ground, kita katakan bahawa gula tak cukup. Pasal apa? Raw material tak ada. So immediately I told him, I send my KSU to Brazil. Ya. Dan bila my KSU went there about the week di Brazil, saya beritahu dengan dia, minta berhubung dengan supply raw material. Sekembali dia beritahu, dia give assurance anytime. Dan saya pun dah berhubung dengan kilang-kilang yang mengeluarkan raw material untuk membolehkan mereka mengeluarkan. Ya, tak sampai seminggu, 2 minggu lepas itu masalah itu dapat diselesaikan. Ya. Begitu juga masalah ayam yang ada. Ya. Yang sekarang ini kita berhadapan bukan hanya minyak masak ayam. Kita kena berhubung. We have to discuss thoroughly with all the industry players yang ada. Ya. Ya, saya masih ingat keadaan ini. Kita katakan bahawa berapa bekalan ayam yang ada. They have the capacity to produce more. Mungkin 30 juta ekor, mungkin 50 juta ekor. Ya, tapi janganlah semuanya dikawal. Allow them to export. Don't refrain them from exporting. Pasal kalau hanya bergantung dengan ayam ini dijual di Malaysia, is control item. Bila dia control item, they don't make money. They don't make profit. Itu yang hoarding ada, itu yang leakages berlaku, ya, smuggle sana, smuggle sini, hoarding, kawal harga dia. Kena faham, ayam ni dia ada sistem
ayam tak boleh lama sangat. Nak belah ayam lebih daripada 30 hari, dia ada usia dia lanjut, the price, the value of chicken is down, you know. Ya, in the market menurun. Ya, dia akan supaya dalam 38 hari, then you have to sell it to the market. Ya, more than that you can't. Ya, kalau tak kita simpan dalam refrigerator, you storage and it cost you a lot of money. Ini bukannya berapa tan, banyak ayam you cannot store, itu akan belanja. So you have to be mindful. Termasuk masa dulu bila ada smuggling minyak. Dulu kita ada krisis minyak. Ya. Saya spend my time di Kedah, ya, Bukit Kayu Hitam dan di Kelantan. Dan 1, 2, 3 minyak station di kawasan sempadan itu. Dan saya buat dipping. Bila saya buat dipping, berapa jumlah minyak yang tinggal di situ. Dia leave it about 1/4 like that. Sikit saja. Tapi saya check dia punya buku. Berapa liter yang dibekalkan, berapa lori yang datang, ya, dalam sebulan. 2 lori macam gitu. Sepatutnya dia penuh. Dan saya tunggu 2 jam di situ. Dalam 2 jam, saya tak nampak kereta lori lalu lalang di kawasan stesen minyak itu. Maknanya minyak tak masuk dalam tangki. When I dip it, you know, there was no enough of petrol that has been delivered there at the pump station. Immediately saya buat keputusan, tutup semua stesen minyak di kawasan-kawasan mereka beli minyak di Alostar, mereka beli minyak di Kota Baru. Kalau nak sampai ke border, untuk membolehkan mereka menampung keperluannya. Kalau tidak, banyak penyelewengan, banyak penyeludupan yang berlaku. And these are the leakages that we have to stop and address properly. Jadi ini yang saya berharap sungguh pengurusan perkara-perkara seumpama ini harus dilaksanakan. Bila kita nak perkenalkan subsidi, you make sure that your instrument enforcement is there, you know, and all must be on board to make sure that it's a very tedious job. But surely I think you can save a lot of money. Ratna Awang, Assalamualaikum Datuk Seri. What do you think is the way out of this serious economic problem in Malaysia today? We don't want to end up like Sri Lanka. Ya, saya melihat keadaan ini pengurusan kewangan yang ada, ya, bukan kita tak ada. Bayangkan reserve kita hari ini di negara Malaysia, ya. Reserve is already way below almost 100 billion. Normally kita mampu untuk nak bayar bukan hanya 8, 7 bulan, 9 bulan. But sekarang kewangan negara kita hanya mampu bayar dalam lingkungan 5 bulan, 5-8 bulan. Satu bab reserve international, ya, yang mampu untuk membayar dalam 5 bulan. Itu reserve, foreign reserve Malaysia is already decreasing. But bukan hanya reserve kita menurun, bahkan juga kadar ringgit dah menurun, lemah, ya. Jadi bila dia lemah ekonomi kita, contohnya bukan hanya bila ringgit kita lemah, ya, barangan yang kita imported inflation, yang kita akan beli barangan raw material dari luar negara, ringgit tidak akan mampu untuk membeli jumlah yang sama seperti 2-3 tahun yang lalu. It's a weak currency yang ada, ya. Jadi macam mana kita nakkan lakukan pengurusan? Mesti ada penjimatan. Bayangkan hari ini perbelanjaan boros. Menteri masih 70 orang, gaji bukan main. Bayangkan Felda punya CEO, as a good example, ya. Peneroka-peneroka Felda di Umas-Umas, di Tawau, di Ladatu, gaji kadang-kadang tak cukup hasil mereka, berutang daripada Felda. Tapi gaji CEO Felda boleh naik 400,000, ya. I mean, you cannot just put GLC like Felda comparable to say IOI, you know. IOI dia beli tanah. Felda is a land given by the government. And dia mesti ada dia punya margin better than all those private sector, because it's all GLC, government punya outfit. But they're taking for a right to ensure that they spend money like nobody's business. Bayangkan kita punya menteri-menteri pun berapa ramai keluar negara, ya. Dan ini yang saya bimbang, tidak ada penjimatan dia, tidak ada langkah-langkah yang komprehensif untuk menyatakan tentang pembelanjaan negara dalam keadaan income negara kita tidak begitu stabil, dalam kita tidak address ketirisan yang ada, projek-projek yang dilakukan adalah projek-projek yang kita lihat tidak memberi manfaat kepada negara kita dalam jangka masa yang pendek. Jadi saya berharap sungguh
kepada hadirin sekalian bahawa perkara yang penting kepada kita ialah uh, uh, penting bagi kita untuk memastikan supaya kedudukan kewangan negara kita diurus takbir dengan yang baik, ya. But government, ya, kena berunding dengan pihak swasta, ya. And swasta ni masa krisis yang ada, they can play a very pivotal role, ya. Kena kewangan mereka banyak dan mereka, tapi kita perlu bagi keyakinan kepada mereka. They must play the role. That's why saya amat setuju dengan beberapa cadangan. Tun Daim pun cadangkan tentang GLC. There must be a reform in the GLC yang ada. It cannot duplicate the role of some of the private sectors. Yeah, let the private sectors can play a very important role, not only in the country but also internationally. That's why we need for us to grow. Yeah, let the private sector, dan ini akan boleh meletakkan keadaan ekonomi negara kita stabil. Ya, tapi sebahagian daripada keadaan kewangan ini banyak bergantung dengan political crisis. Ya, berlaku masalah di London hari ini, berlaku di United Kingdom, ya, political crisis yang ada, termasuk di negara Malaysia yang ada political crisis. It must be resolved. Itu yang saya melihat, seperti yang saya nyatakan, give back to the rakyat. Dengan kita sign memorandum sana, gaduh siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi menteri sana, menteri sini, walhal kepentingan rakyat tak diurus dengan baik, ya. Dan ini yang kita lihat pasal apa yang berlaku dalam sistem yang ada pada hari ini, seperti yang saya sebutkan dahulu, ya, memorandum sana, sign sini, ya, dan bagi sokongan sana nak jawatan, is a mere change of chairs in the room. Kita nak mengubah dalam bilik itu bangku-bangku, setiap bangku yang sama, pimpinan yang sama, ya. There must be a total change to create confidence and stability dalam negara kita daripada masyarakat luar, ya. Dan itu yang saya katakan bahawa penting kepada kita, perlunya ada perubahan, ya, untuk membolehkan supaya bukan hanya kestabilan politik, kestabilan ekonomi negara kita. Jadi saya berharap agar perkara yang seperti yang saya nyatakan tadi dapat kita pertingkatkan usaha kita. Oleh kerana masa dah hampir lebih daripada berapa minit, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, dan saya juga memohon maaf tak dapat menjawab semua persoalan yang telah dibangkitkan oleh beberapa pihak pada malam ini. Jadi saya seperti apa yang saya nyatakan, kalau kita nakkan perjanjian 63 ini dilaksanakan, ya, dan kita serahkan kepada rakyat. Kalau nakkan supaya perjanjian baru dilakukan, undilah mereka, ya, yang nakkan perjanjian yang baru. Kalau kita nakkan supaya perjanjian ini ditunaikan, sama dalam dibawa ke kerajaan yang ada ataupun di parlimen ataupun di mahkamah, vote for us. Ya, kerana kita tidak mau lagi perjanjian baru, kita menuntut supaya apa yang telah termaktub, apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian 63, apa yang telah termaktub dalam perlembagaan Malaysia yang ada, just tunaikan saja, laksanakan apa yang telah dijanjikan dalam perlembagaan Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang ada yang menyertai program kita Let's Talk malam ini. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.